Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'ala wa ta'lim wa tazakura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifada aliyul azim. Berkata al-Imam Muhammad bin Salim bin Hafiz di dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah, sehinggalah perkataan dia email kepada kita. Situ kau? Email kepada kita. Email kepada kau? Atas sekali email kepada Allah. Yang waktu tukar dah mengaji sekolah lagu mana. Muka surat 20 dah. Ihsan muka surat 20. Poting juga pun. Berat sungguh. Mari bertukar lagi. Sekat mana jadi? Lapan belah lah, muka surat 18. Mengaji sekolah dewasa lagu ni. Piramli juga. Nampak pada suka kok Piramli. Kita lebih kurang Piramli juga. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Ni rukun iman Rukun iman ni wajib dipelajari, wajib difaham, wajib dihayati, wajib kita pegang. Rukun iman ni ada sebagaimana kita mengaji dah sekolah rendah, sekolah gapo apa semua, rukun iman ni ada wajib kena belajar siapa faham. Wajib kena belajar siapa faham. Apabila kita faham, kita pegang hak kita faham tu, maka kita buat akidah selama-lamanya sampai kita mati. Kalau mengaji selagi mana tak faham, kena mengaji lagi. Tak lepas lagi fardu ain dia, kena mengaji lagi. Sekalipun hang mengaji dekat 20 butir dah kita tak faham, kena mengaji lagi. Ada orang mengaji so kita cukup dah. Okey, lepas dah fardu ain dia, boleh mengaji ilmu masuk, boleh mengaji ilmu wak kuih, wak gapo, tak ada masalah apa. Ni wak kuih pandai, rukun iman tak pandai, malu kat orang. Benda asasi ni Tuhan tanya rukun iman ni. Wak jepu, wak lopak tikai tak tahu, Tuhan tak tanya. Tuhan tak pernah tanya wak nasi arak kau nasi gapo, tapi rukun iman ni Tuhan tanya. Kena ngaji berarti molek-molek biar faham rukun iman ni. Kerana kita nak bertemu dengan Allah, bawa rukun iman ni lah. Dia kata pertama iman kepada Allah, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Apa maksud beriman kepada Allah? Iaitu hendaklah kita mengaku. Mengaku maknanya kita iktiraf. Mengaku ni hasil daripada kita belajar dan kita faham. Baru kita mengaku. Boleh tak kita mengaku benda yang kita tidak faham? Tak boleh. Saya nak akui awak, saya pun tak tahu awak setara mana. Boleh awak akui dia? Tak boleh. Kita nak mengaku satu benda, kita kena tahu mengenai dia dulu, baru kita boleh akui. Tak boleh mengaku duduk rumah tengok siaran Lazada lah, jual puyuk kabar-kabar tahu rukun iman, boleh nak mengaku? Tak boleh. Dia kena mengaji faham dulu. Baru saya mengaku, iktiraf sungguh tu. Hendaklah mengaku dan membenarkan. Kata ya benda ni, membenar ni kata ya bahawa Allah Ta'ala itu ada. Tu panjang lagi deh. Bukan kata percaya kepada Allah sekat tu ya. Saya percaya kepada Allah. Percaya kepada dia. Percaya ke Tuhan. Percaya ni maksudnya kepada dia. Maksudnya ni beriman dengan Tuhan. Sekat tu tak boleh. Maksud percaya ni kena panjang lagi. Bukan kata percaya ke Tuhan saja. Sekat tu tak habis lagi ayat dia. Dia kata hendaklah mengaku dan membenarkan. Kata ya bahawa Allah Ta'ala itu ada. Tuhan itu benda ada, bukan benda khayalan, bukan benda ilustrasi, imagine saja. Tak. Benda ni ada sungguh. Bahawa Allah Ta'ala tu tunggal. Pertama Allah Ta'ala tu ada. Kalau Allah Ta'ala tu tak ada, macam mana kita ni boleh ada? Sedangkan kita ni makhluk Allah.
Benda ciptaan Allah, tiba-tiba pencipta kita tak ada. Munasabah. Kita masuk dalam rumah kita, kita tengok nasi goreng atas meja. Kita tanya selalu, siapa dia goreng nasi goreng ni? Dok nasi goreng ada sendiri. Munasabah. Nasi goreng mana boleh goreng diri dia sendiri? Dia diri tak ada dah. Dia nak pergi sodek lagu mana? Nasi goreng tu tak ada dah. Dia perlu kepada benda yang ada dah goreng diri dia baru jadi nasi goreng. Maka makhluk ni juga perlu kepada sesuatu yang sudah ada sebelum daripada dia untuk mencipta diri dia. Maka makhluk ini semua iktiraf mengaku ada benda yang mencipta diri dia. Siapa dia, kau nama dia, kita tidak tahu. Tapi kita yakin kita ni dicipta dan kita ni ada pencipta dia. Maka pencipta kita tu nama dia Allah. Nama dia Allah. Dia ada, dia tentu dah ada. Sekarang dia ada, sekarang dia ada. Sebab kita ada lagi lah ni. Kita boleh menapah, kita boleh bergerak. Banyak benda yang kita tidak kontrol. Angin awal tu siapa dia cara. Dalam tubuh kita sendiri, udara masuk dalam tubuh kita, darah apa semua boleh kita pom naik pas otak, turun pas kaki, pas naik pula duk main lagu ni. Siapa dia buat kerja lagu tu? Kita tak kontrol. Kau ada kita kontrol. Apa demo duk senyap, duk tengah buah-buah senyap. Ambo duk tengah buat naik darah kotak. Duk senyap sudah jadi mengarut pula. Ada yang buat lagu tu? Tak ada. Duk buah pakai main. Buah lah apa dia. Ping rebah. Apa kau cerita rebah? Ya dah. Tak ada buat masa darah kotak tu buah banyak sangat kata. Tak ada maksud. Dak tengok apa kita duk buah berat tak ada masalah pun. Darah tetap naik kotak. Siapa dia kontrol tu? Di tubuh kita pun banyak benda Allah Taala kontrol. Kita rasa dikontrol di kita. Kita ni dikawal oleh sesuatu. Benda hak kita nak. Dekat dah. Tak boleh. Nak makan nasi, pergi, pop jatuh nasi. La haula wala. Kita tak boleh nak kontrol hidup kita. Benda dekat dah kita rasa Allah. Nasi depan mata tu ambo lah. Makan ping jatuh pinggir. La haula wala quwata. Ada benda hak kita nak, kita tak boleh. Ada benda hak kita tak sip, boleh pula. Nak anak boleh hak comel-comel, tengok hak cacat. Allah. Tak boleh nak kontrol kita. Kehidupan kita banyak dikontrol oleh sesuatu. Maka apa dia hak kontrol kita? Tu nama dia Allah, nama dia Tuhan, nama dia Allah. Bahawa Allah Ta'ala tu tunggal. Kita beriman dengan Allah, maksud kita percaya Allah Ta'ala tu esa. Esa sahaja spesies ketuhanan ni. Tuhan yang sebenar ni hanya ada satu sahaja. Esa lolo kata-kata. Tak ada dah yang keduanya. Tak ada dah. Spesies manusia banyak, spesies tumbuhan banyak, spesies pokok banyak, spesies goni banyak, pesing baju banyak. Tapi Tuhan seni ya. Dia saja dengan ketuhanan dia. Tak ada orang pun. Tuhan ni yang sebenar. Hak lain tu bukan Tuhan. Tokong kita panggil, batu kita panggil. Salah kalau kita panggil ni Tuhan orang kafir. Haram hukum dia boleh menjadi kufur kita kecek lagu tu. Kerana kita iktiraf benda tu Tuhan. Kita kena sebut tokong tu dia. Tok pekong dia kau kena panggil lagu tu. Jangan panggil Tuhan. Kerana dia bukan Tuhan, tiba-tiba kita panggil dia tu Tuhan. Sekali pun kita kata ni Tuhan orang kafir ni. Jangan kecek lagu tu. Sebab dia ada kuasa, kau tak boleh mencipta orang kafir. Tak. Kau Tuhan Allah cipta orang Islam. Tuhan orang kafir cipta orang kafir. Jangan lagu tu. Semua orang kafir dia pun Allah Ta'ala yang cipta. Patut ada semua tu bukan Tuhan. Dia tu makhluk batu. Waktu dipanggil cipta saja. Rekod orang kafir. Dia menganggap benda itu Tuhan. Yang mana benda itu bukan Tuhan sama sekali. Tuhan yang sebenar hanya Esa saja yang tunggal. Dan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maka kita percaya, maksud kita beriman dengan Allah Ta'ala juga. Kita percaya Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang sesuai dengan ketuhanan dia. Bukan sifat sempurna bagi makhluk Kita jangan kata Tuhan ni tubuh kata kali. Misalnya orang tanya, Tuhan ni kurus kekek ke tubuh kata? Tuhan mesti tubuh kata, nampak sempurna sikit. Jangan. Hak tu tubuh kata ni bagi manusia, bagi makhluk tak apa. Tuhan ni kulit putih ke kulit gelap? Kulit putih lah comel. Jangan. Tu bukan sifat sempurna Tuhan, dipanggil sifat sempurna makhluk. Maka jangan letak di Tuhan. Bukan sifat-sifat dia. Seperti kita kata gajah ini gagah. Masya Allah gajah. Tiga suruh dia ukah pohonnya. Boleh ke tak? Mana boleh ukah pohonnya? Tak gagah gajah. Tak, bukan tugas dia.
Gajah kalau tak boleh ukah pohonnya tetap orang panggil gagah juga. Kera. Nah, suruh tarik kayu balok, selok dia nya. Tak boleh lawan lah dengan gajah, tapi ukah pohonnya dia bisa pula. Maka manusia ni dia ada jenis-jenis. Makhluk kesempurnaan tu makhluk gini. Kesempurnaan itik lagu ni, ayat lagu ni, manusia lagu ni sesuai dengan dia. Manakala Allah Taala pula dia ada ciri-ciri kesempurnaan dia. Kita kena belajar apakah ciri-ciri sempurna Allah Taala. Jangan kiyah dengan manusia. Maka semua sifat kesempurnaan itu Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci dia daripada segala sifat kekurangan. Jangan mustahil bagi Allah itu ada sifat yang mengurangkan darjah dia. Tuhan itu pelupa, tak ingat. Allah Tuhan tak ingat. Ataupun Tuhan itu tua. Ataupun Tuhan tu gini. Tuhan tu tak pandai. Tuhan tu dulu tak erti lah ni, sekarang pandai dah mengaul lama dah jadi Tuhan dekat sejuta tahun lah ni kau cekak dah dia. Tak boleh jangan lagu tu. Kerana perbuatan macam tu menunjukkan kelemahan bagi Tuhan pula. Bahawa dia Tuhan yang melaksanakan, Tuhan yang memilih, Tuhan yang dia buat apa hak berlaku. Kita boleh duduk atas masjid lah ni pun Allah Ta'ala dia buat dan Tuhan dia pilih. Kita ada gapo dia kalau Tuhan buat berlaku agak patut gapo dia faedah kita ada atas muka bumi ni. Kita ada usaha dan ikhtiar. Kita berusaha untuk mari belajar, maka Tuhan pun buat kita mari belajar. Maka apa yang kita usaha dikira pahala bagi kita. Begitu juga seorang itu berusaha buat maksiat, kena usaha juga buat maksiat. Kena ikhtiar juga, kena pilih juga buat maksiat. Pergi curi misalnya, dia kena dosa sebab dia yang berusaha dan dia yang pilih perbuatan itu. Hak dia buatnya Tuhan belaka. Tuhan dia buat belaka. Dia ukah rumah orang, dia curi bagi orang tu Tuhan buat. Bak buat ni kerjaan Allah Taala. Bak pilih, bak usaha ni kerjaan kita. Maka sebab itulah layak kita itu dipanggil berdosa. Awak aja buat awak berdosa. Tuhan buat belaka-laka apa hamba kena dosa juga. Nyanyo lagu ni. Tuhan je buat hamba kena berdosa. Ni Tuhan akak tangan hamba ni dicuri ni. Hak zina ni Tuhan lah buat. Aja gerak tubuh hamba apa semua. Apa hamba kena dosa juga. Demo usaha ke dak pilih. Demo pilih ke dak. Hamba usaha lah mari kok ni nyo. Memang pisah lah. Kalau ngona motor tu hamba memang kona kok ni lah, bukan kona pergi ke surga. Demo berdosa. Tapi kalulah kita tidur je nerok, kabar-kabar gerak tangan kita, pakai baju, kita tak ada usaha apa dia, press motor, buat pergi curi barang rumah orang. Tu perbuatan Tuhan 100%, benda itu tak kira dosa. Tidak dikira dosa di sisi Tuhan sebab semata-mata Tuhan je buat gerak dia. Manakala usaha, hamba tak ada usaha buat gitu, ikhtiar. Tapi jarang benda itu berlaku. Ada berlaku lagu ni tak? Orang kena igat, orang curi. Kena igat tabung curi tabung masjid. Tak email pegang, demo curi. Tak. Lepas tu siapa dia ni? Nak curi tidak mau pergi demo. Memang tapi bukan hamba pencuri. Tuhan je buat hamba ni bergerak. Sudah. Hamba nak buat lagu mana? Hamba tak kata dah kata Tuhan buat gerak. Ambil kayu seputul katok atas kepala. Ambil kayu katok pau atas kepala. Demo buat apa kata hamba? Dak Tuhan yang mengatok demo. Nama kita buat lagu tu. Nama. Nak buat berujuh dengan Tuhan, jangan buat kijil lagu tu. Kita jahat, kita lesek di Tuhan. Kita tak jauh, kita kata Tuhan. Kita malah mari ngaji fardu ain, kita kata Tuhan. Jangan buat kijil lagu tu. Gi maidai boleh. Gi tempat lain boleh gi. Tai ngaji fardu ain, tak apalah tunggu Tuhan buat mari hidayah. Lain pergi maiding tak tunggu. Tak rumah tunggu biar gerak sendiri, biar pergi maiding. Tak tunggu. Apa jadi jahat kita mau kita kadang-kadang dengan Tuhan. Kalau buat ngaji tak apalah tunggu Tuhan dia tunggu hidayahnya mari tu. Ambo usaha dah kali Tuhan tak panggil lagi, tak ada seru. Macam-macam istilah buat kita ni. Tak sikit ke Mekah. Apa tak sikit ke Mekah? Tak siapa seru lagi. Siapa dia kata tak seru? Nabi Ibrahim seru ya dulu lagi suruh mari ke Mekah. Kita tak mari. Pitih ada dah kenderaan, ada dah gapo dia kemudahan, ada dah sehat. Kali dok galok pergi tempat lain. Pergi Mekah tunggu siapa seru. Pergi Maidin, biar tunggu tu Maidin tu pas seru kita. Nama sikit-sikit sila mari ke Maidin, biar gitu dulu. Biar seru dulu. Mekah kita kata seru. Ni kadang-kadang orang kecek lari daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lari daripada kita jadi Mu'tazilah kita, jadi Jabriyah. Semua hak Tuhan belaka. Tak kena lagu tu. Tanya orang katok kita marah pula. Marah apa? Muka perbuatan Tuhan. Ni panggil nafsu.
Kita guna nafsu selindung perbuatan Tuhan. Guna nama Tuhan nak tutup nafsu pilihan hak jahat kita. Curi kau gapo dia? Tuhan tak kedai dah hamba curi. Oh sedap. Cuma ambil kayu katuk atas tekok dia. Padahal mau apa marah kita mau. Tuhan tak kedai bagi tak kedai kena reda. Padahal mau hamba katuk kayu atas kepala pun kena reda lah bagi tak kedai. Nak kata ke mana? Jadi punah sistem manusia. Maka Nabi Muhammad mari ajar molek dah. Ada benda hak haram, ada benda hak wajib, ada benda tergapo menunjukkan kata kita ada pilihan. Sebab tu agama ni hukum hakim dia ada hak haram, ada hak wajib, berarti menunjukkan kita ni ada pilihan. Kita tak boleh buat benda haram, buat benda wajib, kena buat gini benda sunat. Maka Nabi Muhammad nak ajar kata kita ada pilihan. Jangan buat tak ada hukum hakim syariat lagu tu pakai ikut kita ya. Tuhan yang melaksana, Tuhan yang memilih, yang melakukan sesuatu mengikut kemahuan dia. Tuhan buat apa yang dia kehendak, bukan turut kita. Bukan turut kita. Kerana apa? Kerana kerjaan mentadbir alam ni kerjaan Allah, bukan kerjaan kita. Lah ni kita ambil kerjaan Tuhan. Allah ujian pula hamba nak jumpa baju tak si hujan. Kerjaan siapa dia? Hujan tak hujan goni gapo dia? Kerjaan kita mengaji fardu ain, semaya jadi juru. Tu ya kerjaan kita. Kabar-kabar kita ambil kerjaan Tuhan lah ni. Nak takbir alam ni. Pas kita cerdik secara mana? Kalau kita kata pilih tak hujan, kita tahu kodok pokok ni perlu hujan ke perlu gapo dia. Kita mana tahu? Kita reti diri kita ya. Maka Tuhan ni dia tengok semua makhluk. Mana kita ikut perangai kita ikut area kita kat betul nak hujan melepak dah pula tak si hujan dah pula betul hujan tak hujan. Kalau kita jadi Tuhan berat benar tak tahu kalau jatuh serah tengah hari panas waktu tengah malam acu kawan tu nak semai duha tengah malam dah siapa dia jadi Tuhan lagu ni punah jane kata acu nak semai maghrib subuh dah dia nak subuh dia kata jeng punah. Maka tu hesok ya tak bialan ni kita tengok gerak molek. Kita semaya zuhur pun jadi molek. Tak ada bunyi balah lagi, bunyi gelegar. Gerak tengah malam balah dah tu. Tu balah dah tu dua orang sangat. Balah dah lah jadi masalah dah lah. Dia kena sorang ya baru tidak balah. Maka tak bialan ni tu dia buat molek. Sebab tu kita jangan ambil perangai tu. Benda-benda yang berlaku kita kena ambil perangai hamba. Reda saja kerana kita tak boleh nak buat lagu mana. Kalau kita tak reda waktu tengah hari lah ni, hamba nak tengah malam, nak buat mana? Jadi ke tak waktu tengah malam? Tak jadi juga. Maka dalam masalah takdir tu, buat ni kita kena reda, senyap sudah. Hak layak sebagai seorang makhluk adalah senyap dan reda apa hak berlaku. Kerana takdir ni kalau kita tak reda, dia tetap berlaku. Cuma kalau kita tak reda, berdosa kita pula. Kita sakit contohnya, kita tak reda, sakit tu tak hilang pun, tapi berdosa kita. Tapi kalau kita sakit, kita ya Allah ya hamba sabar nak kata lagu mana ya Allah aku hamba tak boleh nak buat lagu mana. Mu yang beri, mu yang menyembuhkan. Hamba usaha dah makan ubat sakit lagi. Senyap jangan kata gapo dia dalam bab Tuhan. Maka kita dapat pahala pula. Takdir tetap berlaku kerana kita tak boleh ubah takdir. Kemahuan kehendak Allah Taala Tuhan laksanakan. Kita hanya senyap sabar saja. Maka takdir itu berlalu dan kita dapat pahala. Kalau kita tak sabar, takdir tetap tak berubah, tapi dosa pula kita boleh. Itu cara kita nak menghadapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada sesuatu pun yang berjalan di dalam kerajaannya melain dengan perintah Allah Taala. Ada kerajaan selain daripada kerajaan Allah? Tak ada. Dunia, akhirat, syurga, neraka, bumi dan langit, 7 betala langit daripada atas sampai ke bawah, daripada kanan, kiri, depan, belakang, semua tu milik Allah. Setiap zarah yang bergerak, sama ada di planet Pluto kau berapa dia debu, kau berapa dia angin nak bergerak sikit, malaikat Jibril nak gerak sikit lah, Allah Ta'ala yang menggerakkan dia. Kulla yaumin huwa fi sya'nun. Maka setiap hari Allah Ta'ala adalah kerjaan dia. Ingat tu hidup saja kalau ni tu hidup hidup kita, tu hidup buat gani, buat gani tiap-tiap hari kerja sesuailah dengan ketuhanan dia. Maka kerajaan dia satu debu pun tidak terlepas daripada kuasa dia, kerana dia Tuhan kepada semua. Dia panggil kita jadi raja juga, tapi kita tak ada kontrol siapa gitu mau lalu kita kata Tuhan apa dia maksud malikul mulk, Tuhan raja kepada semua jenis raja. Kerana raja hanya menguasai zahir gini, kita makan nasi dia tak cara dah. Kita nak tidur kalau kita gapo dia dak. Tuhan ni raja kepada raja ni, pas dalam perut pedah kita, pas nyakit kita dalam perut kita lagu mana Tuhan cek belaka. Tuhan tahu belaka, Tuhan juga kontrol belaka. Padai sesuailah dia dengan Tuhan.
kesempurnaan dia nah. Dia kontrol seluruh tubuh kita. Tu masuk beriman dengan Allah. Jangan kata orang tanya, gapo dia pak cik masuk beriman dengan Allah. Beriman ni maksud dia percayalah weh. Patut percaya gapo dia? Percaya ke Tuhan lah. Halah percaya gapo dia? Percaya gapo dia? Percaya ke Tuhan, percaya gapo? Percaya ke Tuhan lah, beriman dengan Tuhan. Ada main oleh hak tolong kat. Nama duk kacau itel lagu tu beratlah. Masuk beriman dengan Allah ni maksud dia beriman. Percaya Allah Ta'ala tu ada. Ayat tu tak habis lagi. Beriman dengan Allah tu Allah tu. Beriman yang Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala tu tunggal. Allah Ta'ala tu kena mengaji lagi mengenai bab ketuhanan. Nah, ngaji apabila kita faham, kita pegang apa yang kita faham tu siapa mati. Mau faham dah kata Tuhan ni ada sungguh. Dalil dia makhluk ni ada. Kalau makhluk ni tak ada, Tuhan tu ada. Tuhan ada juga sebab dia pencipta. Yang dicipta itu perlu kepada pencipta. Yang mencipta tidak perlu kepada ciptaan dia. Sebagaimana tukang masak tak perlu kepada nasi goreng, tapi nasi goreng sangat berhajat kepada tukang masak. Kalau tak ada tukang masak, nyanyi dia tak ada nasi goreng tu. Tapi kalau tukang masak, dia tak nasi goreng. Kau nak goreng ikut dia, nak tidur tengok TV ikut dia lah, pergi tak ada masalah apa. Begitu juga Tuhan dengan makhluk. Makhluk nak ada mesti perlu kepada Allah. Tapi Tuhan nak ada perlu kepada makhluk? Tak perlu. Dia tetap dengan ketuhanan dah, dia benda ada dah, dia sempurna dah, tidak berhajat kepada apa-apa. Patu ya Tuhan sungguh sangat aku suruh kita semaya, suruh sembuh dia, nak suruh naik pakat dia ke? Tak. Bapa Tuhan sungguh sangat suruh kita semaya bukan untuk diri dia, dia sudah sempurna dah ketuhanan dia. Bukan dengan sebab kita sembah Allah Taala Tuhan jadi kau hebat, kau jadi kuat penyokong dia, kuat sokongnya. Tak. Dia tetap Tuhan yang sempurna dah. Patu kita nak sembah tu untuk kita. Matlamat hikmah dia kembali kepada kita. Apa demo semaya? Demo boleh masuk syurga. Demo boleh masuk syurga. Bukan Tuhan masuk syurga. Demo boleh masuk. Lepas tu demo tak semaya. Demo tak semaya, demo masuk dengan aku. Tuhan tak masuk dengan aku. Menyanyi. Jadi Tuhan tak ada kepentingan langsung dalam suruhan dia, dalam gapo dia tak perlu. Sebab dia dah sempurna dah. Kalau makhluk ni tak ada pun dia tidak ada ugah langsung. Dia tetap dengan kesempurnaan dia. Kalau makhluk ni tak ada, Tuhan tak ganas sangat. Sebab makhluk dia tak ada. Dah tak syarat. Supaya kita tukang masuk bisa ni tak syarat goreng nasi goreng tak syarat. Dia tak si goreng. Dia tetap seorang tukang masuk yang hebat. Itu maksud dia. Ketuhanan, Tuhan itu tidak perlu kepada kita, kita yang perlu kepada dia. Begitu juga Nabi Muhammad. Kalau kita tengok ni, Nabi Muhammad perlu kepada selawat kita, makhluk kita, tak perlu. Nabi Muhammad Allah dan malaikat dah berselawat dah kepada Nabi Muhammad. Tak perlu dah pada makhluk kita. Pas kita dah bersungguh buat makhluk untuk kita. Kita nak duduk dengan Nabi Muhammad, kita nak duduk rapat dengan Nabi Muhammad kerana tempat paling selamat sekali akhirat adalah tempat sebelah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad buka peluang siapa dia paling banyak berselawat boleh duduk dekat dengan hamba. Lepas tu duduk dekat dengan Nabi Muhammad dalam neraka. Tak, dalam syurga Allah Taala. Maka siapa dia nak ke siapa dia? Nabi Muhammad perlu kita ke kita perlu kepada Nabi Muhammad? Pok kita pakat tawak makhluk belaka. Tak apa, tak ada ugah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap dapat syurga tinggi dah, tak ada ugah. Tapi kita akan terhegeh-hegeh pada hari kiamat diminta tolong dengan Nabi Muhammad, syafaat kita lah, gapo dia tolong kita, gapo dia. Kita selawat pun tu ajin dalam. Jadi kita buat makhluk kalau kita buat gapo dia, kita sebenarnya perlu kepada Nabi. Itu maksud dia. Maka Tuhan ni tidak perlu kepada apa-apa kerana dia sudah sempurna. Ingat, Tuhan tidak perlu kepada makan, Tuhan tak perlu kepada minum, Tuhan tak perlu kepada tidur. Kau Tuhan perlu tidur, nyanyolah dia kata urus tak tidur lah. Tengah malam pun dia cara bulan bitai habis dia cara. Gerak molek apa tidur bangun-bangun molek supaya tolong. Nya cara tak tidur kali. Lama mana dah tak tidur, tak letih dia. Tidur ni kekurangan, kelemahan. Apa kita tidur? Kerana sesuai dengan kita makhluk. Maka kalau kita tidur, layak orang tak marah. Manusia spesies dia memang jenis tidur, jenis penat, jenis tubuh. Tak apa. Tuhan kalau kita kata Tuhan tidur, penat Tuhan. Tak ganah, bukan jadi Tuhan. Maka sifat-sifat itu sifat kekurangan. Tuhan tidak makan, Tuhan tidak duduk, Tuhan tidak berdiri, Tuhan tidak begini, Tuhan tidak. Ni kata Tuhan duduk atas langit. Tuhan duduk mana atas langit? Patut sebelum ada langit jatuh belebok lah Tuhannya. Bugamuk kata Tuhan lagu tu. Tarah tu ya Tuhannya. Kata sempurna sangat dia perlu kepada langit apa? Sebelum ada langit Tuhan tidak duduk di mana-mana. Tuhan tidak berhajat kepada mana-mana tempat kerana tempat Tuhan yang cipta.
Kalau Tuhan berhajat kepada tempat, masih tidak boleh dipanggil Tuhan kerana masih berhajat kepada sesuatu. Nah, tu sempurnanya Tuhan. Istighna'u ilah an kulli ma siwah waftiqaru kullu ma adahu ilaihi. Tu takrif Tuhan. Maksud Tuhan ni satu benda yang tidak berhajat kepada sesuatu. Tu maksud Tuhan. Takrif Tuhan. Orang panggil apa dia? Tuhan ni apa dia? Kita kata Tuhan ini satu benda yang tidak berhajat kepada sesuatu. Dan semua sesuatu berhajat kepada dia. Tu dua. Dia tidak berhajat kepada sesuatu dan sesuatu berhajat kepada dia. Maka dua syarat ni, dua benda ni kalau ada pada sesuatu, maka dia dipanggil Tuhan. Okey, orang kata Tok Kong ni Tuhan. Kita tanya, tengok. Dia tidak berhajat kepada sesuatu ke tak? Tak. Dia berhajat kepada orang pahak tubuh dia, bentuk tubuh dia. Petai hari lagi tak kira dah Tuhan, salah dah. Apa dia lagi mengaku jadi Tuhan? Semua salah belaka, tidak ada dua ciri ni. Ada saja dua ciri ni, maka orang itu layak jadi Tuhan. Manusia tak ada lah. Tapi ada dua ciri ni hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tuhan yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala saja ada dua ciri ni, tidak berhajat kepada sesuatu dan sesuatu berhajat kepada dia. Nah, hak lain buah saja, menipu kosong saja. Nah. Tu percaya dengan Tuhan. Wajib secara umumnya kita beriktikad yang Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Dan mustahil bagi Allah bersifat dengan segala sifat ketuhanan, sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Mustahil bagi Allah. Iman kepada malaikat pula, beriman dengan malaikat. Beriman ni maksud percaya dah. Maksud percaya kepada malaikat. Apa maksud percaya kepada malaikat? Okey, rukun iman yang kedua beriman kepada malaikat. Iaitu hendaklah kita membenarkan, menyatakan ya, membenar ni lah. Kata benda ni kata benda ni ya, bahawa Allah telah mencipta malaikat daripada cahaya. Manusia dicipta daripada tanah, malaikat dicipta daripada cahaya. Iblis dicipta daripada api. Api dengan cahaya ni benda beza dah. Ni cahaya ni. Ni cahaya. Ni cahaya. Api tengok ia ada unggung dia. Ia ada bentuk dia. Maka api ni dia panggil jisim haluh. Jismun latih. Dalil dia kalau kita bakar sebelah dinding ni kita terasa panas dia. Dia boleh masuk. Sebab tu iblis dia boleh tembus ni kok dinding-dinding kok nyela kok apa dia. Kita sekat dengan lembek dia tembus lagi. Maknanya boleh tembus lagi. Mana kalau kita ni jisim kasar dipanggil. Jisim kasar ni lagu ni buat daripada tanah. Kita ambil tanah seguning letak belakang tu, belakang api tu. Serah tanah. Serah tanah. Serah tanah. Tak serah sebab dia kasar, dia tak tembus. Dia tak tembus kepada benda ni. Mana kalau cahaya pula dia boleh tembus belakang. Tembus. Dan paling laju sekali lo ni buat kajian adalah kelajuan cahaya. Sebab tu malaikat ya buat daripada cahaya. Bahagian ngata amalan kita naik sebentar je. Cep. Citulah kita pasal apa? Tah nyala tu siapa dah mata kita? Tah nyala siapa dah mata kita? Kelajunya tak laju cahaya. Tu paling laju sekali. Kelajuan kalau nak suka laju dia mau suka dengan kelajuan cahaya lo ni. Supaya planet-planet yang jauh dia tak guna dah kilometer. Kalau guna kilometer balik meter lah. Dia guna kelajuan cahaya. 1000 tahun perjalanan cahaya. Jarak di antara planet ni dengan planet ni 1000 tahun perjalanan cahaya. Tak tahu jauh mana. Tu beriman dengan malaikat buat daripada cahaya ni. Sebab tu dia tidak makan, dia tidak minum, cahaya padak dia. Cahaya padak. Tak ada gelonggo ni. Nama kata tak nyawa kali kawan tu. Kau tak sakit perut. Dia tak ada perut, dia tak ada usuh, tak ada jantung, tak ada gapo dia, tak ada kena penyakit jantung, pankreas, kau gapo dia, penyakit ulcer, kau penyakit gapo dia sebab dia cahaya penuh. Dia tak makan, dia tak minum sebab dia cahaya. Kita ni buat daripada tanah ni banyak dua rongga, maka perlu diisi. Kalau tak isi dia jadi ceruk perut. Banyak benda sebab kena isi sebab kita ni berongga. Malaikat ni dia padat. Api iblis pun supaya tolong juga buat daripada api. Ada riwayat kata dia buat daripada pucuk api. Api ni buat alik atas tu. Alik atas tu pucuk dia tu, pucuk api tu. Tu hewan pucuk api tu buat daripada iblis. Sebab tu apabila Allah Ta'ala suruh dia sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, maka katanya iblis kata hangpa tak boleh sujud ke dia. Apa? Dia tanah.
Api duduk atas macam. Mana bahasa dia kata api kata sujud ke tanah. Hamba tak boleh. Kalau dia sujud ke hamba boleh. Bapa Iblis berkata lagu tu kerana dia rasa dia paling bisa pada masa tu. Guru kepada malaikat-malaikat. Atau kita masalah juga duduk dalam orang baik kadang-kadang kerana satu kesilapan Tuhan boleh halau kita daripada orang baik dalam masa sebentar saja. Iblis tu Azazil, nama dia Azazil, guru kepada malaikat, mengajar malaikat macam-macam jenis ilmu. Jibril pun anak murid dia belakang. Tiba-tiba apabila tak dengar saja kata-kata Tuhan. Bapa? Kerana dia rasa sombong. Ha ni, dosa yang pertama dibuat oleh makhluk adalah takabur. Dia rasa dia besar daripada Nabi Allah Adam sehingga lupa yang Allah Ta'ala suruh dia. Allah Ta'ala suruh dia sujud. Patut kita apabila Tuhan suruh sujud ke pokok kok apa dia, apabila Tuhan suruh kena sujud lah. Tak, sebab ada takabur jadi keras sebentar. Dia terlupa sebentar kata Tuhan suruh. Patut kalau dia ingat Tuhan suruh dia sujud. Tak. Kerana ada dalam hati dia tak molek sikit saja takabur, maka dia kata tak layak hamba sujud ke dia. Wak daripada tanah. Hamba tengok semenjak daripada kejadian wak tanah kotor, tanah kau. Apa dia lagu ni? Tak nampak dia. Maka malaikat sujud belakang dia. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka dia enggan daripada sujud. Maka wastakbara dah tak si sujud. Rasa besar diri pula. Wa kana minal kafirin, dan Azazil itu jadi orang kafir. Kana minal jin fafasaka min amri rabbih. Adalah Azazil itu daripada golongan jin dia. Jin dengan iblis itu satu kabilah sahaja. Jin dengan iblis itu satu kabilah sahaja. Kanu minal jin fafasaka an amri rabbih. Maka dia engkar akan urusan Allah Ta'ala. Tuhan perintah dia suruh sujud. Dia ni daripada golongan jin. Ada kata dia pada dia asal bapak segala jin nama dia Jan. Nama jin bukan Mahmud Jun, Mahmud Jan, nama dia Jan. Ni ayah segala jin. Jin ni atas muka dunia ni, dia jin ni dengan kita dia lahir dulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin atau manusia kecuali nak ibadat kepada aku. Allah Ta'ala sebut jin dulu. Kerana jin dicipta sebelum daripada manusia. Nabi Adam lahir, Azazil sudah ada, malaikat sudah ada, jin sudah ada. Maka jin ni nama pok dia wa khalaqal janna mimma jan, nama dia. Ya, jangan buat nama Sofia Jan ke apa dia, jangan. Tu nama bapak jin. Ada nama-nama yang digemar oleh jin, jangan. Nama Balqis, adalah nama beberapa nama golongan sana, golongan jin. Maka kalau kita buat anak tina kita, orang jatuh jin akan pergi ngejah. Dia yang ngejah kat payahlah kita nak hambaknya. Sebab nama popok dia juga dia ingat golongan dia. Ni wi nama pelik-pelik. Boleh cucu, boleh anak buat nama Bisikal lah, Toyota Corolla lah. Kita nak belah mulut pun nampak pelik. Nama Proton Saga, nama pelik sungguh. Macam-macam nama. Ada nama pemain bola. Ada nama kat rumah hamba tu nama Seri Dewi. Yawi anak tina dia nama Seri Dewi. Minak menam kali Nustan. Seri Dewi kan dulu bersohor. Seri Dewi nama anak dia. Tak ada apalah. Wi nama Seri Dewi. Pelik sungguh kata. Tak ada makna, cari makna hok molek-molek nah. Pok kepada jin ini nama dia Jan. Daripada Jan ni lahir generasi jin. Antara jin ramai-ramai ada seorang nama Azazil, nama dia. Azazil. Azazil ni malaikat wak naik ke atas langit, Jibril pegang. Apabila Jibril pegang ni dia jadi juruh sangat. Tetapi masih ada bakal jin lagi dia. Apabila lagu tu setiap ni ini semua penuh disujud oleh iblis belakang ni. Tak suruh kaya lah kalau kita nak banding ibadat kita dengan ibadat iblis, tentulah ibadat iblis paling banyak berbanding dengan kita. Setiap jeka bumi ni dia sujud belakang. Sini dia sujud, dia sujud. Jangan kata oh ni tempat hamba. Iblis sujud lama mana dah. Di bumi, langit pertama, semua langit pertama dia sujud belakang penuh. Di ni semua orang hebat dalam bab ibadat, dalam bab ilmu. Maka kerana hebat dia jadi guru kepada malaikat-malaikat. Masa hebat lah. Tiba-tiba satu hari ni Azazil ni satu hari malaikat Israfil terlihat di Lauh Mahfuz. Israfil ni kijak siut tangkap kala. Maka dia kena tengok Lauh Mahfuz bila kiamat. Nak tunggu bila. Maka hari tu sila dia dinapak ditulis di Lauh Mahfuz ada seorang hamba Tuhan akan buat maksiat kepada Allah. Oh, dia kata siapa dia lah. Takutlah dia. Maka takut menangis dia, takut dia buat maksiat kepada Allah.
Apabila menangis dia pergi unggal bertemu dengan Jibril. Jibril, Allah tadi hamba tengok kata di Lauh Mahfuz kata ada seorang hamba tu yang akan buat maksiat kepada Allah, tak lawan Allah Taala. Hamba bimbang hamba. Jibril kata takut hamba pula berak menangis. Dia jumpa orang menangis ramai-ramai. Akhir sekali tak tahu nak buat lagu mana. Jibril pun menangis, Rani pun menangis. Dia kata sudahlah hamba lah kata. Maka katanya Jibril ginilah kita temu tok guru kita lah. Dia ni ma'ruf mustajab doa. Siapa dia tok guru? Azazil. Soho mustajab doa ni. Khamak balik sana tok guru boleh lagi dia ni. Apabila lagu tu pergi ramai-ramai temu dengan Azazil. Maka ayat cerita, pakak menangis ramai-ramai. Maka lepas lagu mana? Katanya Jibril kata wahai tok guru kata, doalah kepada kami semua supaya bukan kami hok buat maksiat kepada Allah Taala. Maka Azazil pun akan doa. Minta doa ya Allah ya Tuhan aku minta-mintalah buat dia ni bukan orang yang hok buat bukan hok jual lawan mak Allah Taala, bukan hok maksiat kepada Allah. Dia lupa doa kepada diri dia. Kerana apa? Kerana dia rasa cekak ambo. Cekak ambo. Ambo tu guru pada buat dia. Mungkin buat dia ada seorang tapi ambo doalah kepada buat dia. Rasa lagu tu. Sebab tu berdoa jangan lupa untuk diri kita. Doa kepada orang, doa juga untuk diri kita. Doa hidayah, doa bahagia kepada saing-saing kita pun jangan lupa doa untuk diri kita. Doa taufik mati dalam iman ke kena jangan lupa pada diri kita. Doa mustajab sungguh. Semua malaikat tak kena belaka, dia hak kena. Dia tak doa kepada dia, rupanya dia hak kenanya. Jadi Azazil tuak daripada api. Apabila dia deraka kepada Allah, Tuhan cabut habis. Dia ni orang comel, semak dia dulu. Tuhan cabut habis biar dia biru muka dia. Hitam warna biru, mata dia jadi macam api lagu tu. Muka jadi huduh macam nenek kebaya apa semua, maka dia halau dia daripada syurga. Pakaian dia habis. Maka dia nak marah kepada Nabi Adam alaihissalam sebab dia aku tubik daripada ni. Sebab dia aku dulu jadi ketua pada malaikat, jadi tok guru pada malaikat, sebab dia wujud aku jadi masalah dengan Tuhan. Maka dia bersumpah depan Tuhan. Sebelum hamba keluar ya Allah ya Tuhanku. Sebelum hamba keluar, hamba bersumpah depan Tuhan ni tengok nak marah gerai tak gerai. Hamba akan sesakkan semua anak cucu dia. Kalau dia tak boleh pun anak cucu dia hamba akan pegang lagu mana-mana. Hamba dekat dia nak mati kalau lagu mana hamba akan pisah suruh. Biar bukan hamba seorang saja masuk dengan aku, masuk ramai-ramai bau puas hati. Janji depan Tuhan. Ya Allah ya Tuhanku beri hamba tempoh, jangan mati hamba. Sehinggalah siapa hamba sesakkan semua manusia. Tuhan kata, tak apa, aku beri peluang kepada kamu. Sudah. Ketar dah gitu. Tuhan beri. Kalau Tuhan kata tak boleh, tak boleh nak buat guna dia. Tapi Tuhan beri peluang kepada nak iblis ni kata dah sungguh sangat. Okey. Cuma hamba-hamba aku yang ikhlas mu tak boleh buat guna. Kalau tak ikhlas, kalau ada perut busuk dalam perut tu, habuanmu. Kalau ikhlas, mu tak boleh nak buat guna. Mu masuk ke kanan ke kiri, dia tak boleh ganggu ke apa. Maka hak tu saja habuan kamu, hak boleh duduk dalam neraka sekali kamu. Apa hati dia menampak turun puas hati tak apa. Siapa keluar ni dia usaha. Sungguh dia tak tidur malam. Tak tidur malam. Dia kerah ke anak buah dia. Anak buah dia dipanggil setan. Mari mana pula setan? Setan ni hak jin hak kafir dia panggil setan. Jin kalau hak kafir dia panggil setan. Hak pengikut kepada Azazil ni, hak jin iblis. Azazil panggil iblis ni. Dia beza iblis dengan syaitan. Iblis ni kepala dia. Azazil ditukar nama jadi iblis. Lagu mana dia beranak? Ada riwayat kata dia belaga pohon. Ni, belaga pohon dia sendiri, dia kepik ni. Kelekat, tubik berup syaitan. Perp syaitan. Nampak macam main game dah pula. Perp serup tubik syaitan. Tu kejut dia. Maka ramai pengikut dia daripada golongan syaitan. Syaitan ni banyak jenis. Ada setan bahagian ganggu ibadat orang. Ganggu tempat ngaji. Nama, dia bawa kau ni, dia bawa celuk. Dia tek di mata. Kau tu jadi tutup mata sebelah. Tengah ngaji. Ngajar lah tu. Kena lah tu. Nama, dia petik sebelah lagi. Pup tutup. Senyap. Tanya muka surat minggu depan. Tak tulis ni bersih ni. Jalan dah tu. Nama lah, jalan dah tu. Kenapa kena tek di mata dah tu? Nama. Dia pakai celuk. Tak ngaji dia pakai celuk. Gi Maidin tak ada jendera lagu tu ada. Dia tengah bayar. Rebuh beleping atas cashier lagu tu jendera. Tak ada. Pak je, tak ada gerak gapo dia. Mata terlengguk semacam ke atas. Tak ada turun ke bawah. Umur 80 gi Maidin segar-segar Tengok. Gi majlis ilmu.
Jalan dah tu. Dia tak keceng orang dah tu. Mula-mula bunyi suara kawan-kawan dak senyap jalan dah tu. Bukan kata warak dak berzikir ingat Tuhan kau dia. Nyetek di settle. Tek. Tapi alhamdulillah mari juga dia. Pada duduk celik di rumah. Nak celik mata tapi di rumah tak ada faedah. Baik duduk tidur sini. Hadir majlis ilmu juga dapat kelebihan majlis ilmu. Sekurang-kurangnya kalau tak masuk pun dengarlah sikit-sikit tak faham pun jadilah cara kita dia. Nak celik semacam kak. Kenapa? Kadang-kadang ada orang celik. Oh ni malu kat orang ni. Orang duk tengok. Tak faham apa dah. Dia celik juga. No, tak faham apa dah mengatur nak selok ni. No, dak ok ni. Nak kontrol ni, nak tidur malu kat orang duk kelih ni semua dulu. Duduk depan dah pulak silap hari ni. Siapa dia? No, ok kerah gitu. Faham dak lah tak masuk dah dalam otak dak kerah gitu. Pergi ping pun tak kena mula jadi gelisah. Macam ikan cipik gitu. Nak pergi hak ni tak kena jalan tu pergi kitab lah. Jalan dia ngatur dah tu yang mai kan. Macam-macam tu ada setan golongi hak jenis wak khianat lagu tu. Majlis ilmu, majlis maulid, yo khianat. Kita nak semaya, kita wak tu iblis. Ada lagi iblis ni kerja dia ngosek orang. Tahu ngosek orang? Iblis ni kerja dia tiap-tiap hari ya ukah ni nak tengok ni maklumat. Ya malaikat langit tu duk buah. Hari ni Tuhan nak buat hujan sampai ke petang. Contohnya lah malaikat tu duk buah lagu tu. Maka dia pergi dengar. Iblis, setan-setan ni iblis kata pergi dengar gapo dia malaikat dok buat gapo dia nak berlaku hari ni tahun depan gapo dia perang gapo dia kau pergi dengar kau itu pergi dengar acu pergi dengar malaikat je bagi panah bong kena telinga sengit kepala kau itu kelip go je dah maka katanya iblis mu tak lewat kerja dah ABC tak sebut tak ingat dah B tak ingat dah berat dah hamba suruh mu duduk di pokok tu kocok orang lalu duk kocok pokok ya kerja mu mungkin bodoh dah. Ada cacat, kena panah, cabut tangan, ada cabut pohon. Maka tubik turun, iblis kata tak lewat kerja dah mu. Masjid tak boleh. Mu tak boleh pergi celok, jatuh belebok, pergi celok lagu mana, tangan tak ada dah. Mu jadi kerja duduk pergi pokok ya. Pergi pokok, orang mari. Gitu ya buat kerja. Ngusik lagu tu. Tu jadi golongan kedua, jadi iblis juga, setan juga nak orang. Jadi hatu. Masuk dalam orang. Tu kerja dia. Ya tak goda orang tu. Kalau goda orang, iblis hok cerdik sikit. Mana ngaji sekolah rendah, sekolah menengah hok boleh baca sikit. Tu kerja goda orang. Tu spesies iblis nama. Nah, tu setan. Jan pok dia. Azazel salah seorang daripada dia salah seorang daripada jin. Tukar nama jadi iblis. Golongan hok pengikut dia dipanggil setan. Jin hok. Setan pula dua. Hok jenis asuk orang, nak orang. Kedua hok duk ngusik pakai topi atromel lah, tepi sore-sore. Tu jola tu. Tu iblis tak ngaji sekolah. Sebab tu tak dengar kata. Kita kata suruh buat gini, masuk dalam apa mau? Masuk dalam telur. Dia perikat lagu tu ya. Tu iblis. Beriman pada malaikat ini buat daripada cahaya buat daripada cahaya dan mereka tidak makan tidak minum. Tak makan tak minum. Pas lapar kau dok bagi spesies tak makan tak minum. Ya beza. Kita ni apa demo tak makan tak minum. Lapar bukan spesies kita. Kita ni spesies makan spesies minum. Tidak tidur. Malaikat ni tak tidur. Kalau tidur selok. Kalau dia tidur sudah. Ada malaikat jaga pokok, ada malaikat jaga laut, ada malaikat jaga air hujan, ada kalau jenera kat masa tu berah habis tak tahu ke mana. Pokok tak tahu mana jatuh apa semua. Udara kita nyawa ni nafas ni. Udara masuk ni ada malaikat bagi cara masuk nyawa, masuk nafas ni. Apabila kita nak mati malaikat tu akan mari. Dia kata wahai fulan bin fulan, aku cari nafasmu di utara, selatan tak jumpa hari ni. Hari ni sekarang ni yang mu nafas. Perut lagi. Malaikat buat mari makanan kepada kita. Sekalipun kita nampak makanan tu kita je beli, kita juga apa, tapi rezeki tu malaikat juga beri. Maka dia mari temu dengan kita, hai malaikat, kata fulan bin fulan, hamba cari makanan mu cubit hari ni. Tak ada, tak jumpa cari. Rata dah hamba pergi cari rana-rana hari ni habis dah makan mu, maka hamba habis dah selesai tugas naik pula. Mari malaikat buat mari minum air pula. Kita rasa kita duk minum air zeruk-zeruk, malaikat duk tolong. Maka malaikat tu kata hamba cari dah air demo di utara. Di masyriq wal maghrib kata hamba cari dah air demo, tapi tak ada hari ni pakai habis dah air demo, maka tak ada lah hamba naik. Maka layak dah kita mati pada masa tu. Ada orang kata tak tahulah betul kodok mari mana kaedah dia kata.
Kita kalau nak makan minum air makan sikit-sikit. Baru umur panjang. Kita makan sikit-sikit ke. Jadi panjang sikit. Kalau kita makan banyak cepat mati sebab cepat habis rezeki kita. Kita makan banyak habis rezeki kita cepat. Jadi kita makan sikit-sikit. Makan sikit-sikit. Nyawa pun sikit-sikit baru jadi panjang. Siapa dia ajar dia tak tahu lah. Dia ni tak kedai ni Tuhan tu tak dah. Demo 60 tahun 60 tahun. Makan cemok ni kita akan makan cemok ni. Kita makan banyak kau makan sikit supaya tolong ya saja tidak jadi kau naik tidak kau jadi kau turun. Tidak tidur, tidak maksiat kepada Allah, tak pernah lawan Allah Taala ni malaikat kerja dia, tidak ada nafsu, dia hanya ada iman saja. Ta'at la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah malaikat ini buat apa Tuhan suruh, tak pernah engkar. Malaikat langit pertama tu duduk sujud daripada mula kejadian dia sampai kiamat. Sujud ya kerja dia. Kita kalau buat lagu tu sujud 15 minit bangun tu gelap mata dah pina dah tak nampak tak iman duk mana gelap mata darah naik pas kotak dia kata. Malaikat ni daripada mula kejadian dia sampai dia hancur sampai dia kiamat duduk sujud lagu tu. Hok rokok tak sakit pinggir duk rokok daripada awal sampai akhir. Tidak yang dengan mengingkari suruhannya suruh Allah malah mereka melakukan apa yang diperintah. Mereka bukan lelaki dan wanita. Dia tidak ada jantina tidak ada jantina. Lepas tu bukan lelaki bukan wanita ni pondek kau. Bukan lagu tu wanita. Bukan maksud lagu tu maknanya malaikat ini tidak ada jantina. Macam air ni. Orang tak tahu tina jatuh. Dia mau ustaz minum air tina ni air jatuh. Air mana ada tina jatuh? Ia bukan jantina. Maka malaikat ni tidak ada jantina. Jantina ni maknanya jatuh dengan tina. Tak ada jatuh tina. Bilangnya mereka amat banyak, tiada siapa yang mengetahui bilangannya kecuali Allah. Makhluk Tuhan ni contohnya 10 kejadian, 10. 9 daripada 10 tu malaikat saja. So tu bahagi pula jadi 10. 9 makhluk lain. So saja manusia. Tak tahu 0.11%, 0.01% manusia. Hak suruh debes sekali. Orang lain makhluk Tuhan belaka lah. Tak tahu berapa bilangnya dia. Hak besarnya malaikat wajib dia kenal nama-nama mereka. Wajib kena kenal ni. Ni tak kenal nama. Nama Jibril. Ada orang nama anak dia Jibril. Boleh kau ada nama Jibril? Tak ada masalah. Jibril. Mikail, Israel, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik Ridwan, Malik Zabaniyah. Malik Ridwan, Malik Zabaniyah. Israel tak ada orang nak wi nama anak dia. Sebab malaikat mau. Wi nama Israel tobat lelah lari. Nama Israel tu bunyi. Suara pelik. Apa mati mari sungguh Israel. Nama panggillah Israel. Malaikat wajib dia kenal pertama Jibril. Jibril ni kepala segala malaikat. Jibril nama dia. Boleh baca Jibril, boleh baca Jabrail, boleh baca Jibril, boleh baca. Raja kepada semua malaikat. Tugas dia menurunkan wahyu kepada nabi-nabi. Apabila nabi sudah berhenti dengan Nabi Muhammad, habis adalah nabi, maka dia menurunkan ilham kepada wali-wali, ilmu-ilmu kepada wali-wali, dan tugas dia lagi menurunkan bala dan azab. Tsunami di Palu kau apa dia pecah langit, pecah bumi kau apa dia kerja Jibril. Sebab itulah agama Kristian dia tak minat kepada Jibril. Ahli kitab dia tak minat kepada Jibril. Apa dia kata Jibril waktu turun pahala? Memang kerja dia sebab tu dia suka kepada apa dia? Kau dia suka kepada Mikail. Mikail ni waktu rezeki, waktu projek, waktu kesihatan. Dia minat lagu tu. Dia minat kepada Mikail. Maka Mikail pula tugas dia menurunkan rezeki. Sama ada air hujan, subur tanah, tumbuh makan macam-macam. Nabi kata akhir zaman hujan akan banyak tapi tanah tak subur. Nabi kata akhir zaman hujan banyak tapi bumi tidak subur. Dulu kalau hujan banyak rezeki bertambah subur. Nak subur lagu mana? Barune saja. Jiruh pun tak tumbuh. Ada tumbuh ke tak rumah sebutir jiruh dengan hujan tumbuh jadi 2 butir? Ada ke tak? Tak ada. Dulu kalau jiruh pokok dia akan jadi subur. Lah ni barune saja Tuhan nak royak. Kata hujan banyak tapi tidak subur tanah. Maksud tak subur tak menumbuhkan tanah. Maksud dia lagu tu. Tu kerja Mikail waktu. Israfil pula kerja dia tiup sangka kala. Pong tiup kerja 2 kali dia tiup. Tiup pertama hancur, tiup kedua bangkit ke semula. Tu ya saja tugas dia.
Lah ni duk pergi dah. Kerja dia. Duk pergi ni tengok. Bila saja pong selalu. Siap semacam. Maka dalam kitab-kitab sebutlah. Apabila munggo duduk lama sini ke, nyawa lah buat dia. Apabila nyawa tak siap lagi, nyawa sikit saja, pecah dah bumi. Pop. Situ. Rakor dah sini. Pop. Kocok habis air. Sebab dia nyawa. Lama sangat munggo duduk sini. Tunggu tugak kawan tu munggo kerja dia. Nyawa sikit-sikit, bro, pecah situ dah. Pecah sini dah. Baru nyawa sikit tak siap lagi. Kalau dia siap pong, jadi debu habis. Debu habis. Hak besar-besar bukit langit ni pecah hancur lebu habis kerana siup dia ni. Wa iza nufikha fis suri fasaiqa man fis samawati wal ard. Apabila disiup sangka kala ni, selok habis hak di langit ataupun di bumi. Malaikat apa semua selok habis kecuali beberapa malaikat hak Tuhan jaga. Syurga neraka adalah beberapa benda lebih kurang 10 benda. Hak ni kiamat pun tidak hancur lagi. Istisna. Israel ataupun dipanggil malakul maut, malaikat maut, ataupun dipanggil malikul maut, boleh panggil. Malik maknanya raja kematian boleh panggil. Kalau kita baca bagi atas malakul maut maknanya malaikat mati. Ni Israel. Israel ni dia orang, maknanya malaikat yang apabila Allah Taala suruh buat manusia nak buat Nabi Adam ni, maka Allah Taala kata wahai Jibril, turun ke bumi, ambil tanah, buat naik ke atas, kita nak buat Nabi Allah Adam alaihissalam. Jibril pun turun ke bumi. Nak ambil lah tanah. Katanya bumi kata, buat apa dia Jibril? Ambo nak ambil tanah sikit nak buat Nabi Adam. Dia kata tak usah buat. Tak usah ambil ambo tak rela. Nak buat makhluk awak maksiat kepada Tuhan, tak dengar kata Tuhan, hamba tak rela ambil tubuh hamba. Kelik Jibril. Jibril tak berani ambil bumi. Turun pula malaikat lain, turun. Tak usah, hamba royak dah kata. Hamba tak rela tubuh hamba buat benda makhluk awak maksiat Tuhan. Hamba tak rela. Kelik pula. Akhir sekali turun Israel. Turun. Mari pula. Hamba nak mari ambil tanah. Maka Israel pun ambil tanah. Hamba tak rela. Buat makhluk tak. Hamba dengar kata gapo dia demo. Ikut demo tak rela kau gapo dia Tuhan suruh ambil. Hamba nak ambil juga. Dia ambil. Maka dia ambil cekok sikit tanah di Kaabah untuk buat otak kepala. Nampak? Dia buat tanah, ambil cekok tanah sini, tepat kau ni. Tepat bersuka-suka, dia ambil tempat tanah Babylon. Tepat ni tanah ni, tangan ambil tanah ni, buat naik. Tuhan. Buatlah Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka apabila boleh buat naik, Allah Taala kata Israel. Orang lain tak boleh ambil belakang, Israel kata. Kerana mu boleh ambil tanah ni, maka aku beri kemuliaan kepada kamu. Mu akan mematikan makhluk ni. Mu akan matikan makhluk ni, maknanya manusia. Sebab mu yang penyebab kepada dia tu ada, maka aku beri tugas kepada mu akan mati makhluk ni. Maka katanya Israel, Allah sudah, kalau hamba mati dia orang benci kat hamba. Ni kerja Israel bunuh mak hamba. Orang benci kat hamba. Katanya Allah Taala jangan bimbang Israel. Hamba akan buat satu benda dipanggil sebab. Maka dia tidak akan nampak dah mu. Accident. Mati dah lah accident. Itulah kata naik motor laju sangat. Tak nampak dah Israel tahan tengok jalan tu. Naik kata tekuk patah. Buat mati, cabut jantung. Cabut kau ni. Tak kata dah Israel. Ada dengar? Israel cabut dah. Tak ada. Maka tak tergelar nama Israel. Jadi orang tak benci kepada dia. Tuhan kata jangan bimbang, aku buat sebab kepada dia. Ni apa? Penyakit kanser. Ni apa? Penyakit TB ni, penyakit radio, penyakit macam-macam penyakit. Nama. Jadi tak nampak. Tu Israel. Munkar dan Nakir. Munkar Nakir ni tu kerja dia ni tanya soalan dalam kubur, panggil fitnah dalam kubur. Orang Muslim, orang mukmin 7 hari 7 malam yang tanya dia. Orang kafir 40 hari 40 malam. Tanya soalan sama supaya kita masuk jaraknya, tanya siapa tak jenera. Apabila lagu tu nak tidur tak boleh tanya. Apa soalan macam masuk jarak lah. Dia mau tanya lah, dia mau torture lagu tu. Maka Munkar ni dia tanya Nakir dia kata. Munkar. Tanya. Ma rabbuka? Tak ada apa ni kata. Contoh. Macam ya lah jawab lah, tak ada lah. Kata 70 hasta selok. Batai besi tu besar mana tak tahu. Serah hacur lebu. Kita terkatak pitu sikit ya. Kepit pitu. Wow. Seputih kapung dengar suara kita. Kena katak dengan batai besi. Tak tahu. Soalan tak boleh jawab. Cokeh pula. Cokeh. Mak naik pula. Muka naik kena. Ma rabbuka?
Pau, baru orang hok tak biasa dengar bab ketuhanan, tak pernah mengaji bab Tuhan, reti masuk, reti makan, reti bergalak dengan anak bini saja, tak pernah sebut Tuhan, tak pernah nak kenal Tuhan, nak jawab lagu mana apabila malaikat mari-mari tanya siapa dia Tuhanmu. Sudah hamba, sudah. Mari soalan kat mana hamba dak biasa baca surat khabar ya. Tak ingat, tak tahu dekat. Sudah dak biasa tengok TV, kabar-kabar dak pernah marah buka. Tapi orang dak biasa mengaji tauhid, dak biasa dengar kata Tuhan ni lagu ni, mudah dia nak jawab. Tuhan hamba Allah lah. Ni lagu mana kita kehidupan seharian tak pernah kecek mengenai Tuhan, kabar-kabar nak jawab soalan terkejut lagu tu. Dah lah tepat tak biasa gelak gelemak seronok. Sudah mari-marinya tanya soalan pelik-pelik marah buka. Lah jawab kita je. Engkau dia bob selalu tak ada. Ni kalau dak biasa dengar seminggu sekali tak apa dah. Kecek bab tauhid, kecek bab gapo. Siapa dia Tuhan? Allah. Boleh jawab selalu orang mukmin tu lagu tu selalu. Bukan cerita jadi payah, dia tubik selalu mulut dia. Kerana amalan dia dak biasa sebut nama Allah, dak biasa berzikir nama Allah, dak biasa mengaji, dak biasa nak berkenalan dengan Allah. Ni tak si berkenalan kabar-kabar orang tanya kita soalan bahasa Melayu pun tak boleh jawab. Kita dah tengah goreng, tengah masuk. Cikgu matematik dah. Tengah dak masuk, tengah tak sedia. Kabar-kabar dia mau bersalin, kejut gitu. Satu campur dua ya. Jadi gapo dah? Jadi pening. Cikgu matematik dah. Dak tengok soalan terkejut lagu tu. Tak pernah kecek mengenai agama tu kabar-kabar. Tak boleh jawab pula, tanya pula. Siapa dia? Muhammad Nabi Yuka. Siapa dia Nabi? Sudah Nabi tak pernah mengaji sama dia, tak pernah kecek, tak pernah gapo dia. Tak pernah maulud pun, tak pernah hadir gapo dia. Kabar-kabar mana Nabi kapo? Sudah tak boleh nak jawab dak mai. Tem. Pas kata sahabat goni saudara kamu, saudara siapa dia waris, sudah mari tak ingat jadi waris, siapa dia waris dok mana, dok macam ko dok mana jadi pening dah. Nama tak tahu saudara kata saudara Islam tak pernah doa kepada orang Islam. Orang Islam sakit pun dia tak serah harga dia. Orang Islam sedih dia tak ada masalah. Orang Islam kena uji Allah Taala, kita tak ada masalah. Kita boleh makan, boleh minum. Sudah orang tak ada perasaan lagu tu. Nak jawab kata orang Islam tu saudara kita tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Bukan kata dia biar, nyoy katok pula. Nama mana? Kalau orang mukmin 7 hari 7 malam, orang kafir 40 hari 40 malam. Maka ulama kata sunat kita sedekah banyak pada 7 hari 7 malam tu supaya pahala tu tolong dia, mudah sikit. 7 hari 7 malam tu kita sedekah banyak, buat makan jamu ngatik supaya ni tolong orang dalam kubur tu. Mudah-mudahan kalau siapa sikit pun jadilah, kurang sikit pun tak apa dah. Kerana difitnah dia 3 hari 7 malam. Kalau kita ada amalan tak apa. Dah lah pening kepala lagi lepas pada katak sudah ke apa-apa semua. Okey dia pun naik hijab dia. Kita ni suruh lebih habis dah hancur dah tubuh dah. Mari pula sengih sore. Muka macam nyepak dah. Bau busuk huduh pun gapo dia kita kata serabutnya hamba tengah sakit tengah gapo mari kakah ni gapo dia ni. Maka dia kata aku amalanmu yang keji. Peranganmu tak jauh ni aku ni. Ni aku akan tememu. Gini. Tememu sampai hari kiamat. Serabutnya kita dengan pening gapo dia. Maka Allah Taala apa buka dah pintu neraka. Bunyi. Tengok jauh-jauh. Serah dah panah. Gapo dia ni? Pintu neraka tu buka. Tak masuk lagi. Serah dah hawa panah dia masuk. Sudah. Nalih dah. Nak paling tak dah. Serah dah lepas lipat ulang. Pada masa tu baru ingat nak tutup aurat. Baru ingat nak main ngaji. Baru ingat nak semayang. Baru ingat nak taat suami. Baru niat pada masa tu tak ada pedah dah. Menangis kau gapo dia tak ada masa. Tapi kalau hok jauh juga tanya soalan boleh jawab belaka. Beres tidur. Katanya malaikat naum ka naumul aris. Tidur seperti tidur seorang pengantin. Allah sedapnya tidur. Lepas tu gapo dia? Siapa dia demo? Ada seorang comel muka. Seri budak muda duduk tunggu kita. Siapa dia demo? Ambo tengok demo pun suka dah. Ambo lah amalanmu yang soleh. Temai kita duduk. Ambo temai demo. Kalau demo takut, kalau kita je tapak nyamuk, tahu je tapak nyamuk takut. Contohnya je cara ke demo. Tak apa ambo tunggu demo duduk. Tunggu kita. Allah sukanya ambo dah. Ambo nak tidur ni, tidur. Maka kita pun terasa dah. Sejuk dah. Tuhan pun buka pintu syurga. Masuk dah bau dia. Sedapnya bau. Angin dia lagu ni rasa. Tengok dah jauh-jauh pokok-pokok halu-halu. Allah Rabbi. Bila nak kiamat, hamba nak ayak ke ayah hamba, nak ayak ke tok laki hamba nak ayak ke anak hamba. Hamba masuk surga hamba. Nak ayak gaya gepa nak ayak. Suka pada masa tu. Tak serah dah. Payah mari mengaji, payah tutup aurat, payah taat pada suami. Tak ada dah. Tak serah dah. Allah sukanya pengorbanan hamba selama ni. Duhai balas lagu ni. Duk dalam syurga, duk dalam kubur tu rasa sedap habis rindu. Bila kiamat. Mungkar dan nakir tu hijab dia kata.
Kita kata betul tak. Dia tak betul. KJN dia katok sepak orang ya KJN. Balik sana ayah ndor debel dia. Rokit atik ni catat amalan kanan dan kiri. Rokit tulis sebelah kanan, atik sebelah kiri. Tulis kebaikan, tulis kejahatan. Semua kita buat gapo dia tulis belakang. Kita gerak, kita berdahan, kita sakit kita kita sebut dia tulis. Sakit buku sekian-sekian tulis sebut itu tulis belakang. Kita kalau sakit kena sebut ni nama Allah. Jangan sebut nama ni tak molek, sebut nama alif sakit kalau kita nak mengerai ke kita begitu. Nama tu nama Tuhan. Nama. Jangan sebut sebut dengan nama. Kita aduh. Ada tak aduh lagi. Awak tak tahu main kat mana aduh. Tu rokit atik tak terlepas walau sedikit pun, hatta niat kita pun dia akan tulis juga. Payah tahu mana dia akan bau. Kalau bau busuk dia akan tulis niat tak molek. Dia tak tahu apa dia, cuma dia bau saja. Kalau hok molek bau wangi, niat baik tulis gitu. Tak terlepas 24 jam tak terlepas. Buku ni bertindak-tindak buku kita. Kalau umur 60 tu kan. Setiap kali nisfu Sya'ban dia akan tukar buku baru. Sebab tu orang baca Yasin minta doa supaya buku baru kita ni jadi banyak kebaikan. Kalau boleh jangan tulis kejahatan langsung pun. Baca Yasin minta doa dengan Allah supaya buku baru ni kita ni rekod barulah. Dulu ni merah saja. Ni biar molek belakang ni, paskat merah belakang. Malik Ridwan, Malik Zabaniyah, Malik ni penjaga neraka, tak pernah senyum kat orang. Malik kerja dia. Muka dia tu tengok suruh nak pecah dah dada. Malik Ridwan ni senyum yang kerja dia. Dia lah supervisor lah kita kata. Maknanya hok jaga syurga ni dia. Bawah malaikat semua dia je tak habis. Hok ni bahagian ni dia lah. Tu Malik Ridwan dengan Malik. Iman kepada kitab wallahu a'lam. Ada soalan? Biasa orang lah butannya jari kambing butan. Gini masalah orang buta dengan orang, sebab tu Nabi kata buta ni makruh hukum dia makruh buta. Bapa kita akan timbul masalah. Beri hutang ni sunat. Kita beri hutang ke orang sunat kerana tolong orang, tapi orang buta ni makruh. Kerana katanya Nabi buta ini di siang hari hina, malam hari tidak lena. Siang hari jadi hina, orang duk mari minta. Malu hamba hutang ada demo. Naik motor orang mari minta depan orang. Siang menjadi hina, malam tidak lena. Tidur duk mikir esok janji dengan orang lagu mana makruh perbuatan lagu tu. Dan tabiat orang buta ni masa buta ni masya-Allah lembut gigi. Allah demolah sayang sahabat sejati dunia akhirat syurga neraka. Allahu akbar. Nama neraka pun sebut juga. Syurga sama Allah minta buta. Boleh piti kita. Sudah. Janji lek-lek tak sih. Tu jadi masalah. Pertama kita akan jadi nipu. Kita akan jadi marah ke orang. Orang hujui hutang pula malu nak pergi minta. Dia pula marah. Apa boleh minta hutang kamu? La haula wala quwata illa billah. Kita nak minta piti kamu. Apa boleh minta? Sungguh minta piti. Nyobori tu. Kita pula kena marah. Patut kawan tu marah ni. Dia terbalik. Ni perangai orang yo berhutang. Jangan ajar sesok setara mana pun pisah boleh kalau yang berhutang. Nampak? So, kedua kalau kita seorang tu hok berhutang tu mati, amalan dia sekat habis. Tak payah hutang. Kebaikan dia semua sekat kah? Tak naik. Kebajikan dia, pahala, zakat dia, juruh dia, main ngaji fardu ain kau berapa dia, dah sekat ke ni? Tak naik pakai. Tak naik kepada atas langit ni dah tulis, sipir tak siapa. Pahala ke mana? Kena bayar hutang sampai habis. Kalau dia ada pitih, wajib ambil pitih. Dia sebelum daripada bagi saka kepada anak dia, wajib bayar hutang orang habis dulu. Tinggal saki baki barulah boleh. Tu lagu tu. Tu masalah dalam bab hutang lah. Dan kita kalau kita tidak halal pula, ojo buta pula. Amo tak halal. Masa buta dulu bukan main baik. Akhir sekali balah. Kadang-kadang dengan sebab buta jadi balah sayang. Sebab apa? Kawan ni masa buta bukan main, pacik jadi culah jadi. Balah. Apabila kita tidak redha, tak apa jumpa akhirat. Soal jawab. Bayar hutang. Ni amo tak ada piti dak amalan amo tak ada dak bayar. Amo nak mana-mana. Jadi masalah. Ada satu hadis dalam hadis bab buta ni ada seorang lelaki. Orang ni ada masalah lah kawan ni.
Akhir sekali kawan ni minta akhir sekali dia kata tak boleh. Hamba tak ada amalan dah lagu mana. Maka apabila duk balas lagu tu, hamba tak dengar, hamba nak juga, nak bayar juga hotel. Hamba tak reda. Maka katanya Allah Taala yang sungguh sangat balas ni. Sudah tengok kat alik atas tu ada gapo ni. Maka pok dia tengok atas nampak ada satu syurga besar, comel. Katanya orang hok jom hotel tu kata comel syurga ni. Ya Allah ya Tuhanku. Syurga siapa dia ni? Nabi mana, malaikat mana, mujahid mana, orang jihad mana? Katanya Allah Taala syurga tak ada orang lagi tu. Nama. Katanya orang tu nak masuk lagu mana, nak bayar lagu mana, kata syurga besar lagu ni. Katanya tu tak ada masalah demo ada piti kalau nak bayar. Hamba ada boleh bayar. Boleh bayar demo, syarat demo maaf ke dia. Lagu tu ya bayar radio lagu tu. Hamba maaf lalu ya Allah ya Tuhanku. Hamba maaf. Kok. Acu dia nak melakah masuk dalam syurga, katanya Allah Taala, mu tinggal saimu. Dia duk sengih, duk tunduk senyap ni. Tarik tangan dia masuk syurga sekali. Tu cerita hari kiamat. Nah, dalam beribu-beribu kisah adalah kisah special. Jangan nak tunggu hak tu. Hamba tunggu hak tu dah. Kok hamba dah kisah hamba dah tu. Tentu dah kisah hamba. Jangan dalam hadis tu sebut memang benda tu akan berlaku hadis tu. Tapi kita tak tahu apa kisah benda tu berlaku. Hak standardnya tak payah hutang, orang masalah kita kena jawablah. Ada orang tanya mengenai cerita Asiyah binti Muzahim, isteri kepada Fir'aun. Orang ni, dia ni apabila dapat anak akad, dia nikah dengan Fir'aun tak dapat anak. Sebab apa? Sebab setiap kali Fir'aun nak tidur dengan dia, Iblis akan mari berupa dengan Zainab Asiyah, dan setubuh Fir'aun setubuh dengan Iblis. Asiyah ni anak dara sapak tua, tak pernah tidur dengan suami dia, perangai berjuruh tak ada lah. Dan Fir'aun ni debes taruh mana patuh juga dengan bini dia. Asiyah kata, anak ni sore ya kita. Tak ada anak kita nikah ngamud dah kata. Dia tak tahulah kata Iblis pergi menyamar jadi dia kau tidur dengan Fir'aun. Dia tak tahu. Dia kata kita tak ada anak kata. Ambillah anak. Ambil Nabi Musa AS. Tengok Nabi Musa pula kenal dengan Nabi Musa, berimeh dengan Nabi Musa. Berimeh kata Nabi Musa ni Nabi berimeh kepada Allah Ta'ala, kufur dengan tok laki dia. Macam-macam lah Fir'aun ni jahat, tapi dengan bini dia patuh lah. Semua macam raja, maisuri dia pada masa tu, tak tek langsung. Akhir sekali terbongkar kata dia berimeh dengan anak akak dia. Apabila lagu tu Fir'aun kata, tak boleh, melampau dah mu ni. Asiyah kata, aku beri semua kemewahan kepadamu. Habis dah. Mu tak dengar kata aku. Tak ada lah mu lah paling aku dewa-dewa ke. So isteri dia, maisuri, bangsa. Orang lain tak boleh tek, apa dia. Akhir sekali dia bunuh juga. Fir'aun, bunuh juga bini dia Asiyah. Hebat tak hebat dia ketika dia kena seksa, Allah Ta'ala buat satu istana depan dia nampak. Istana dia akan duduk. Maka dia pun suka sehingga mati. Fir'aun tak puas hati. Apa bini dia suka ketika nak mati? Suka ketika nak mati. Pelik hamba dia tengah seksa dia, duk hotel dia, duk apa dia mati. Duk suka ni. Dia pernah doa sebelum dia mati, dia kata Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah ya Tuhanku, binakan kepada hamba satu syurga di sisimu ya Allah ya Tuhanku. Ya doa lagu tu Tuhan buat syurga depan dia. Allah nampak dia suka dah. Orang duk katak dia, duk gapo kita tak nampak dah, kita tengok duk suka. Jauh ke aku daripada Fir'aun. Maknanya dia nak mati lah, tak si duduk dengan Fir'aun. Wa najini min fir'auna wa amalihi, dan perbuatan Fir'aun. Wa najini min qaumiz zalimin, jauh ke aku daripada orang-orang zalim. Tak si duduk dah hamba dengan dia. Syarat perempuan menjadi imam sesama perempuan, apa syarat dia? Syarat dia kena jadi imam lah. Niat jadi imam dan panjang syarat dia lah, sebagaimana syarat orang lelaki juga. Cuma orang perempuan tak boleh jadi imam kepada orang lelaki. Itu sahaja. Apa hukum menjadi makmum kepada imam yang tidak berselawat? Mengadakan majlis maulud di sisi Al-Quran. Masalah jadi imam tak ada masalah apa, dia berimam juga. Nama kita tidak kata kafir atau buat maulud ni untuk kafir. Tak. Nama kita mana tahu imam dia ada. Yang penting di dalam sembahyang dia tidak buat benda-benda yang membatalkan sembahyang, maka kita ikutlah. Wahabi di Mekah pokok gapo dia, kita semayanglah belakang dia selagi mana dia tak buat benda-benda yang membatalkan menurut mazhab kita. Lainlah dia kata gini-gini jelas. Tu tak boleh ikutlah. Tapi kalau kita tidak pernah dengar, kita tak pernah gapo berimam lah, kita kena husnuzon dengan Nabi kata sallu qalfal fajir wa barin.
Nabi kata semayalah kamu di belakang orang jahat ke orang baik, semaya. Sebab dosa dia tak necak atas kepala kita. Dia maksiat dia dengan tak ugah pun semaya kita. Nah, kita semaya. Sebab tu sahabat-sahabat dulu semaya belakang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Orang pemimpin zalim saja bunuh orang tiap-tiap malam. Bunuh orang beratus ribu orang. Sahabat-sahabat semaya juga. Sebab Nabi kata sallu khalfal fajir wa barin. Semaya di belakang orang jahat ke orang baik, jadilah dia jadi tu imam ikut lohgi lah. Dosa dia tak necak wala setitik pun atas kepala. Nah, lagu tu. Oh penting dia tak buat benda yang membatalkan semaya. Kali tak akan seluar semaya. Tentu dah lah batal. Hamba ikhlas lagu mana? Batal akan seluar, batal. Hak tu tak payah. Nah. Orang tak buat maulud ikut dia, tak ada masalah apa. Tu hanya nak menzahirkan gembira kita saja. Ada soalan lagi ke? Gini. Sujud ini dia ada masalah benda afdal di dalam sembahyang. Mazhab kita Syafi'i, kelakuan yang paling afdal ketika sembahyang adalah qiyam, berdiri lama. Kerana dalam hadis kata afdalus salati tulul qunut. Afdal sembahyang adalah panjangnya berdiri. Kerana ada baca ayat Al-Quran, wirid yang paling afdal. Maka mazhab Syafi'i pilih diri panjang lebih afdal daripada sujud lama. Mazhab Hanafi pilih sujud lama lebih afdal daripada qiyam panjang. Ke sujud lama. Mazhab kita sunat panjang qiyam. Sujud lama kerana dalam hadis lain Nabi kata paling dekat hamba dengan Tuhan adalah ketika sujud dengan Allah. Maka kita nak gabung dua-dua tu, nak buat sujud pertama panjang dah, akad kepala tak ingat rakaat. Rakaat pertama sujud lama dah bangun tak ingat rakaat berapa dah asal dah. Jangan buat awal-awal lagi, jangan buat masalah, buat di sujud akhir. Kira kita pehedah ni tahiyat dah. Sujud akhir setara mana? Afdalnya kalau kita jadi makmum kena ikut imam. Tak imam akad kepala kena ikut akad kepala. Tu afdal dia. Kalau kita semaya sore lohgi kita nak buat setahun setengah pun tak apa sujud. Tak ada masalah apa. Nah, jadi masalah panjang tu tidak ada hak sebab sujud itu rukun panjang dah. Kita boleh panjang sampai sejam, 2 jam, 3 jam. Jangan jenera batal lah. Nama jenera selok bunyi. Tu batal lah. Sujud lama mana pun tak ada masalah sebab dia rukun panjang. Tapi apabila kita makmum, okey kena ikut imam lebih afdal. Tok imam akad kepala baca tahiyat dengan tok imam. Kalau tok imam pakai kita duduk tidur lagu tu, pakai duduk sujud tak ada masalah. Tetapi afdalnya ikut imam. Kalau semai sore, panjang tak. Dengar ni. Ni nyanyi juga ni masalah ni. Dia kata dosa isteri ditanggung oleh suami. So, kenyataan. So, dosa anak ditanggung oleh ibu bapa. Siapa bila dah tanggung dosa orang? Ingat. Ibu bapa selagi mana anak tidak balik. Anak tidak balik, wajib dia kena mengajar anak dia benda-benda fardu ain. Kalau dia tak mengajar, anak tu balik, tak mengaji kepada dia, maka dia berdosa kerana cuai. Tak mengajar ilmu fardu ain ketika sebelum balik. Apabila anak tu dah balik dah tahu dah hakam molek dah, pengetahuan ada dah, dia tanggung dosa dia sendiri. Bukan mak ayah dia tanggung, kena faham. Kesilapan mak ayah tak ajar fardu ain ketika tak balik tu memang salah dia, memang salah. Hak tu dia akan tanggung dosa dia. Hak tu tanggung dosa dia. Tapi apabila balik ni kita sendiri dah tanggung dosa. Ni kita mau 45 dah hijau gapo dia dak ayat lagi. Mak takwi agama pada saya. La haula wala quwwata. Demo faham mereka boleh mengaji fardu ain tak boleh. Ayah lagi salah, mak lagi salah. Nyanyo siapa dia ajar tanggung dosa siapa mati. Berat lagi dia kata tu imam tanggung dosa orang kampung. Tu berat lagi tu dia takut dia imam tu. Tanggung dosa lambo. Jangan buat lagu tu gak sedap lagu tu. Nama ambo jadi makmum semacam buat orang tanggung dosa ambo. So, kedua, suami tanggung dosa isteri. Lagu mana maksud dia? Maksud dia, siapa-siapa dia beri bawah kekuasaan kita kena tengok dia. Kalau dia buat maksiat, dia tak mengaji fardu ain, kita kena ajar. Kalau kita tak ajar, tak cover dia, kita lah bersalahnya ni. Maka berdosa. Sekadar selagi mana dia jadi isteri kita. Di bawah tanggungnya kita kena caralah. Tapi kalau anak dah balik dah tak ada lah. Tu maksud dia.
Tapi kalau dia suruh dah, gerak tak bangun juga. Gerak tak bangun juga. Mari ngaji tak kat cokeh. So mari ngaji juga. Berdosa dia. Sebab dia dah hakir balik. Isteri kita dah tahu dosa pahala. Tapi dia tak dengar kata juga. Tak dosa alik suami dah. Suami hanya kena suruh. Hak tu paling afdal bagi isteri. Kalau orang lain nak tegur, boleh. Tak ada masalah. Dia kata jangan nak tegur bini orang. Tok laki dia ada. Memang tertib dia nya. Tok laki paling afdal tegur suami, isteri. Kalau isteri suami tak tegur, wajib siapa-siapa dia tengok kesilapan isteri dia kena tegur. Ni bukan anak orang tu tak boleh nak tegur, pok dia ada. Betul, paling afdal sekali pok dia tegur, tapi dia buat maksiat depan kita pula kena tegur. Tu atas dasar kaedah lagu tu. Islam nak ajar kalau kita tegur sebelum pok dia tegur serah hati pok dia. Allah demo pandang ajar anak ambo sebelum ambo ajar lagi. Maka Islam kata demo paling afdal sekali ngajar. Takut demo kalau orang lain tegur kan demo serah. Tetapi kalau empok dia tak tegur, anak orang lain kena tegur juga supaya tolong. Nah, itu maksud aku tu. Mati tak ada lah. Sebelum mati pun tak tanggung dosa. Tak tanggung dosa. Kita tegur dah, misalnya dia tegur dah. Dia buat tu tak dosa. Masa hidup lagi, masa mati tak kira lah. Maka kalau kesilapan kalau mak bapak ketika kesilapan sebelum balik, dia tak ngajar tak gapo tak ilmu pada ain. Dosa sekat tu ya. Dia balik munggo matematik boleh ngaji kabar-kabar tak boleh ngaji pada ain. Dak mak ambo tak ajar. Astagfirullahalazim. Ustaz mengajar penuh masjid dia tak boleh gerak. Gitu syur boleh gitu kona motor tak pergi masjid tak boleh. Mak ayah hamba tak ajar. Astagfirullahalazim. Salah dia betul ketika dia sebelum balik. Ni ketika kita balik akal ada dah tak boleh milih. Kalau tidak lagu tu gak tak ada dosa kita mak ayah macam. Lepas tu apabila jadi isteri orang, suami pula. Sedap, ambo nak jadi tino juga. Nampak, mula-mula mak pak tanggung. Lepas tu tok laki tanggung. Tak puas hati ambo. Nampak, jadi kau tanggung dosa orang pula. Bukan lagu tu maksud dia ni. Kalau cuai hak dia, cuai tugas dia baru dia berdosa. Dosa dia cuai itulah. Tanggung dosa dia mau buat dosa. Dia mau tanggunglah dosa sendirinya. Mana ada wala taziru waziratun wizra ukhra. Manusia lain tak tanggung dosa manusia lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Bagaimana cara mendidik anak atau adik-beradik untuk maksiat dan adakah telah lepas dan di akhirat dan semoga terus baik untuk maksiat. Gini. Amar ma'ruf nahi munkar ni ada 3 syarat ni. Amar ma'ruf nahi munkar ada 3 syarat. Pertama wajib nahi munkar. Wajib kita tegur benda maksiat ni kena ada 3 syarat. Pertama, kalau kita tegur itu menyebabkan dia akan buat dosa besar lagi, maka haram tegur. Kalau kita tegur tu, misalnya dia tu dulu tak tutup telekung lah ni, tak buka telekung. Kita tegur demo ni, jangan duk pakai lagu tu. Dia jadi nak marah, dia pakai skut pula. Kau berat dah pula perkahwin ni. Nampak? Kalau menyebabkan dosa yang lebih besar, maka jangan tegur pula. Biar dia dengan dosa kecil tu. Maka so, kedua Allah tak ingat dah dia tak ingat lah. Dia ada 3 syarat. Ketiganya kalau dia dengar kata, maka wajib ada harapan dia dengar kata, maka wajib kita pergi tegur. Tapi kalau kita tegur dia tak dengar kata, kali kedua tu jadi sunat tak jadi wajib. Tetap sunat amar ma'ruf nahi munkar, jadi sunat tak jadi wajib. Kalau dia tak dengar kata dan tidak menyebabkan maksiat yang lebih besar lagi. Ataupun benda-benda yang itu. Dia ada 3 syarat, tak ingat nama ni. Yang mai tak ingat. Kalaulah kita tegur maksiat itu menyebabkan dia buat maksiat lebih besar, maka haram tegur maksiat tu, takut jadi hak besar lagi. Qadah ni biar ya tu. Slow-slow kita walak sini-sini lah. Kita walak berlakon pakai telekung kau ikutlah. Walak ajak dia pergi beli telekung, kata hang nak beli kat hang. Cuba test tubuh demo. Comel kata. Walak sesa. Ambil asal kata hadiah. Dia kata wak gapo dia, walak latar kau gapo dia. Tak payah telekung tu wak gapo dia. Cara kita, pas cara tegur kita kena pandailah berhikmah. Allah tak ingat dah 3 syarat. Pertama, janganlah tegur itu menyebabkan kepada maksiat lebih besar. Kedua, ada harapan dia dengar. Kalau dia tak dengar, kita tegur dia tak dengar. Wajib mula-mula tegur sebab kita tahu takut dia dengar. Kali kedua tu hukum dia sunat sahaja. Ketiga, tidak memberi mudarat kepada diri kita. Tidak memberi mudarat kepada diri kita. Kita nak tegur jadi mudarat kepada diri kita. Nampak? Misalnya orang bunuh kita kau apa dia, maka jadi sunat tegur itu. Jadi sunat tegur itu. Bukan jadi sunat. Ya 3 syarat dia. Pertama, jangan buat maksiat yang lebih besar.
Kedua, jangan mudarat pada diri kita. Ketiga, jangan dia nak dengar kata. Kalau tak ada dua syarat ni, berarti kalau kita tegur ia akan buat maksiat lebih besar. Haram kita tegur pula. Kalau kita buat tegur menyebabkan kita mudarat kepada kita, orang bunuh ke apa? Tak boleh tegur pun juga. Ketiga ni bukan jadi tak boleh tegur, jadi sunat saja tegur. Seperti orang itu tak dengar kata. Kita tegur dah tak dengar kata, maka jadi sunat pula. Kita tegur dia. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana wa sunna khatimah wa la takhtim lana. Allahumma ya muqallibal qulub. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.